Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkisina binti Jani daripada ISMP Bimbingan dan Kaunseling. Jadi baiklah, pada hari ini saya akan berkongsikan pada anda apakah itu sekularisme. Saya pasti bahawa anda pernah mendengar perkataan sekularisme dan pasti anda tertanya-tanya apakah itu sekularisme. Adakah ia sama dengan liberalisme ataupun feminisme? Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya akan terangkan dulu apakah itu sekularisme. Sekularisme ni merupakan satu fahaman falsafah yang ingin memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan seharian. Sebagai contoh, Ali apabila melibatkan urusan agama, dia hanya pergi ke masjid ataupun duduk di atas tikar sembahyang sahaja. Tapi apabila melibatkan unsur kehidupan seharian dia, apa yang dia buat, dia tidak meletakkan agama dan syariat dengan apa yang dia buat. Macam contoh, apabila dia bermain bola sepak, dia memakai seluar pendek berada di paras lutut. Adakah itu mengikut syariat dan adakah itu apa yang telah ditetapkan oleh Islam? Okey, sekularisme ni kiranya dekat sini dia menghadkan ruang-ruang lingkup agama Islam pada tempat-tempat yang tertentu. Baik daripada segi, kalau katakan agama Islam, dia hanya meletakkan urusan agama itu hanya berada di masjid. Kalau agama Hindu pula, urusan agama hanya terletak pada di kuil sahaja. Begitu analogi yang saya hendak berikan. Okey. Jadi bagaimana perkara ini berlaku? Sekularisme ini terjadi kerana pada zaman dahulu terdapat beberapa konflik di antara para saintis dan para ilmu gereja, yang di mana ada puak-puak yang berfahaman sekularisme ini yang ingin memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan seharian. Dan pada zaman dahulu, puak-puak yang berfahaman seperti ini dipanggil kafir. Dan sekitar 30,000 orang pada zaman dahulu yang dibakar ataupun dihukum secara hidup-hidup oleh Pope. Jadi, kalau kita dengar sendiri, sekularisme ini semakin lama semakin meresap ke dalam negara kita, ke dalam minda masyarakat kita. Bayangkanlah kalau pemimpin kita sendiri mengamalkan fahaman sekularisme ini. Dia seolah-olah sekularisme ini dia seperti fahaman Wahabi lah. Di mana Wahabi ni seperti yang kita tahu, dia memegang Al-Quran tapi dia menolak As-Sunnah. Begitu jugalah dengan sekularisme ini, di mana fahaman ini semakin hari semakin lama telah meracuni, meresapi pemikiran anak remaja zaman sekarang, generasi zaman sekarang. Kalau yang kita boleh lihat sekarang, ramai remaja-remaja Melayu yang beragama Islam pergi masuk kelab malam, minum arak, berzina tanpa ada rasa segan silu. Jadi mengapa perkara ini terjadi? Mengapa perkara ini terjadi? Kerana masyarakat Islam, masyarakat yang beragama Islam pada zaman sekarang dangkal tentang ilmu pengetahuan tentang agama Islam, tidak ingin mempelajari apakah itu agama Islam dengan lebih mendalam, membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui apakah itu terjemahan dan maksud yang dibawakan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat yang beragama Islam dan bertanggungjawab terhadap agama sendiri, sepatutnya kita mengetahui apakah yang boleh dilakukan dan apakah yang tidak boleh dilakukan. Sekiranya sekularisme ini menjadi fahaman kehidupan kita, adakah kehidupan kita akan terurus? Ibaratnya, dalam hidup kita hanya babi sahaja yang haram, tetapi kalau berzina, minum arak itu tidak haram. Adakah itu masuk akal? Jadi, sebagai seorang masyarakat yang berada di minda kelas pertama, sepatutnya kita mengetahui bahawa fahaman sekularisme ini akan memesongkan akidah kita. Jadi sekiranya kita tidak mendalami agama Islam dengan lebih mendalam, maka fahaman ini senang meresap ke dalam fikiran kita. Jadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap agama sendiri, sepatutnya kita menolak fahaman-fahaman seperti ini. Jadi itu saja perkongsian daripada saya mengenai sekularisme ini. Terima kasih.